Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdah, atau kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya manusia tahu bencana dan akibat yang akan menimpa dia kerana dia suka keluar sorang-sorang, seperti mana yang aku tahu, maka sudah pasti tidak akan ada orang yang keluar sorang pada waktu malam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari hadis ini dapat kita faham bahawa Islam menganjurkan supaya kita cari kawan. Nabi kata, "Lau anna an-nasa ya'lamuna minal wahdah ma a'lam", kalaulah sekiranya manusia tahu macam yang aku tahu akibat yang akan menimpa orang yang suka berjalan sorang, ma sara rakibun bilailin wahdah, Nabi kata tidak akan ada orang yang akan keluar malam seorang diri, melainkan kalau dia nak keluar, dia akan ajak kawan untuk sama dengan dia. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairus sahabah arba'ah wa khairus saraya arba'umi'ah wa khairul juyush arba'atu alaf wa lan yughlab 12,000 min qillah, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, khairus sahabah arba'ah. Nabi kata sebaik-baik orang yang nak keluar, sebaik-baik orang yang nak pergi ke mana-mana, sebaik-baik orang yang nak bermusafir adalah 4 orang. Nabi kata nak pergi ke mana pun, kalau boleh bagi ada 4 orang baru pergi. Wa khairus saraya arba'umi'ah, dan sebaik-baik kumpulan itu 400. Sebaik-baik kalau nak buat satu kumpulan itu, sebaik-baiknya bagi ada 400 ataupun lebih. Wa khairul juyush arba'u alaf, dan sebaik-baik pasukan tentera ialah 4,000. Sebaik-baik pasukan tentera dan satu pasukan itu sebaik-baiknya bagi ada 4,000 atau lebih. Wala yughlabatna 10,000 min qillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau sekiranya pasukan tentera itu ada 12,000 orang, 12,000 orang itu bukan sikit, Nabi kata, dan tidak mungkin mereka dapat dikalahkan. Hadis itu riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari hadis ini dapat kita faham bahawa Islam menganjurkan supaya kita cari kawan bagi ramai. Islam menganjurkan supaya yang pertama kita ada kawan, kita bersahabat, dan sebaik-baik kawan itu paling kurang 4 orang. Dan hadis ini juga nak beritahu dekat kita, lebih ramai kawan itu lebih baik. Sehingga kan Nabi SAW kata, kalau sekiranya pasukan tentera boleh ada seramai 12,000, boleh ada seramai 12,000 orang, Nabi kata, lan yughlab, tidak mungkin kumpulan yang ada 12,000 orang ini boleh kalah. Tidak mungkin, Nabi kata.
Hadis ini disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata 12,000 itu bukan bilangan yang kecil. Kalau ada 12,000 tidak mungkin kalah. Tetapi kata Imam Nawawi, kalau ada 12,000 masih kalah, maka hendaklah disiasat. Sudah barang pasti dalam bilangan 12,000, dalam bilangan yang ramai itu ada orang yang angkuh, yang sombong, yang buat maksiat, yang buat dosa. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kemenangan kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sifat-sifat yang tidak elok, sifat-sifat yang keji seperti sombong, angkuh, bongkok, takabur, terlibat dengan dosa dan sebagainya adalah sifat yang ada pada diri orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang zalim adalah satu benda yang tak disukai oleh agama. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, yani lamma wasalul hijr diyar Thamud, la tadkhulu ala haula'il mu'azzibin illa an takunu bakin. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ أو كما قال متفق عليه. وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي أو كما قال. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi SAW ketika Nabi melalui kawasan Hijr. Hijr ini nama satu kampung, nama satu tempat, yang tempat ini merupakan Diyar Thamud, merupakan tempat kaum Thamud duduk dulu. Kita dah baca dah tafsir di masjid Tuan Abdullah ni, tafsir tentang cerita kaum Thamud. Kita dah baca dulu. Kaum Thamud adalah kaum kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kita dah baca banyak bulan dulu dah. Apabila Allah Subhanahu wa taala hantar mai unta mukjizat kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh kata jangan ada siapa-siapa buat apa-apa kepada unta ni. Tiba-tiba kaum Thamud, umat Nabi Saleh ni, depa pergi sembelih unta ni. Dan lepas mereka sembelih, mereka main jumpa pula Nabi Saleh. Lepas tu mereka kata dekat Nabi Saleh, unta yang kamu kata jangan buat apa-apa tu kami dah sembelih. Dan kami nak beritahu dekat kamu, kami yang sembelih unta tu, dan kami nak tengok apa bala Tuhan nak buat turun mai dekat kami. Kita dah baca dah beberapa bulan dulu, dan ini adalah kaum Thamud. Nabi SAW lalu di kawasan yang dulunya didiami oleh kaum Thamud. Bila Nabi sampai di pinggir tempat tu, nak masuk, nak langkah kaki masuk dalam kampung kaum Thamud ini, Nabi kata la tadkhulu ala haula'il mu'azzibin. Nabi kata jangan masuk dalam kampung orang-orang yang sudah kena azab ini. Kita dah baca dulu macam mana kaum Thamud ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenakan bala dalam bentuk guruh kuat. Bunyi guruh sampai pecah kepala. Bunyi guruh setidak-tidaknya pekak telinga terus. Maka kaum Thamud ini adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala sudah pun buat turun bala kepada mereka. Bila Nabi SAW jalan dengan sahabat-sahabat dia sampai di pinggir kampung kaum Thamud ini, Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata la tadkhulu ala haula'il mu'azzibin. Nabi kata tak sah masuklah kampung yang dulunya diduduki oleh orang-orang yang kena azab Tuhan.
illa an takunu bakin. Nabi kata melainkan kalau tak dapat tidak nak kena masuk juga kampung ni, masuk dalam keadaan kamu menangis. Tunjuk kata kita tak suka kepada kaum Samud ini. Nabi kata fa illam takunu bakin. Kalau kamu nak lalu tapi kamu tak boleh teriak, tak boleh nak menangis, fala tadkhulu alaihim. Nabi kata lagi baik tak sapi langsung. Kalau tak dapat tidak nak kena lalu juga, pastikan kamu teriak. Kalau kamu tak boleh nak teriak, jenis tak boleh sedih, air mata tak mau keluar, Nabi kata tak salah lalu. Pasal apa? La yusibukum ma asabahum, supaya bala yang menimpa mereka tidak timpa kamu. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Dalam satu riwayat lain, Nabi SAW apabila lalu dekat dengan Hijaz, kampung kaum Samud ini, Nabi kata la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Nabi kata tak usah masuklah ke dalam kampung orang-orang yang zalim diri sendiri. Kaum Samud ini sudah ada Nabi, Allah hantar dekat mereka Nabi Saleh. Nabi sudah bagi ingatan, mereka bantah pesan Nabi. Mereka ni tahu dengan bantah pesan Nabi, mereka boleh kena balak. Tapi mereka bantah juga, mereka zalim diri sendiri. Nabi kata tak sah masuk dalam kampung orang-orang yang zalim diri sendiri ni. An yusibakum ma asabahum. Kamu masuk, kamu akan ditimpa apa yang menimpa mereka dulu. Illa an takunu bakin. Nabi kata melainkan kamu masuk, kamu menangis. Habis Nabi kata tu summa qanna'a ra'sah. Nabi nak lalu juga. Nabi SAW dia ambil selai kain, dia pelumbung kepala dia. Wa asra'a as-sayr hatta ajaza al-wadi. Dan Nabi percepat jalan dia sehingga lepas kawasan wadi tempat tinggal kaum Samud itu. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 hadis kita baca dapat kita simpulkan. Yang pertama, Nabi SAW suruh kita belajar bersahabat dengan orang. Yang kedua, Nabi SAW suruh kita perbanyakkan sahabat. Yang ketiga, Nabi SAW kata, hendaklah kamu jaga-jaga. Kalau sekiranya kamu dah ada ramai sahabat, ramai orang dalam kumpulan kamu, tetapi kamu sombong, kamu angkuh, kerana ramai itu kamu sombong, kerana ramai itu kamu angkuh, ataupun kamu buat apa-apa dosa, maka bilangan ramai tidak boleh menjamin kemenangan kamu. Kemudian daripada hadis yang akhir kita baca tadi dapat kita simpulkan, menjadikan diri kita orang angkuh, orang sombong, orang bongkak, orang takabur adalah orang yang bakal diazab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kena di dunia, pasti kena di hari akhirat. Mudah-mudahan kita dapat yang akibat daripada mukadimah yang kita baca tadi insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 126. Muka surat 126. Kita sambung ayat 41 daripada surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan ketahuilah olehmu wahai orang-orang Islam, bahawasanya barang yang kamu rampas ambil daripada orang kafir ketika kalah perang itu, maka bahawasanya bagi Allah khumus, yakni 1/5, dan bagi Rasulnya, dan bagi qarabah Nabi, yakni keluarga adik-beradik Nabi SAW, daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dan bagi anak yatim di kalangan orang Islam yang mati bapa mereka itu, sedangkan mereka itu fakir, dan bagi segala miskin daripada orang-orang Islam, dan bagi Ibnu Sabil, yakni orang yang berjalan daripada orang-orang Islam. Maksudnya mustahak akan dia, yakni ghanimah oleh Nabi SAW, dan asnaf yang 4 itu atas wajah berbahagi ia akan dia atas bahawa tiap-tiap itu khumusul khumus. Begitu. Tuan-tuan, apabila cerita antara Islam dengan orang bukan Islam, dia ada 2. Satu,
kalau berlaku perang antara Islam dengan bukan Islam, harta yang dirampas itu dia panggil ghanimah. Kalau antara Islam dengan bukan Islam nak jadi perang, tapi bila sampai tak jadi perang, orang bukan Islam surrender kerana takut kepada orang Islam, harta mereka yang dirampas dipanggil al-fai'. Ini ekonomi Islam. Ini adalah sumber kepada ekonomi Islam. Selain daripada kharaj dan sebagainya, ini sumber ekonomi Islam. Kalau berlaku perang, maksudnya berlaku tumpah darah antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Barang yang dirampas selepas berlaku perang itu, barang itu dinamakan ghanimah. Ini yang diceritakan dalam ayat yang kita baca. Hasil rampasan perang itu dibahagi 5. Tak kira banyak mana dapat, dibahagi 5. 1/5 adalah untuk Allah dan Rasul, untuk keluarga Rasul daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, untuk anak-anak yatim, untuk orang miskin dan untuk Ibnu Sabil. 1/5. 4/5 lagi untuk tentera yang turun di bawah. Harta rampasan perang itu bahagi 5. 1/5 bahagi pula kepada 5 kumpulan. Maka hak 5 kumpulan ni dia kata khumusul khumus. 1/5 daripada 1/5 hak besar tadi. 4/5 lagi dibahagikan di antara tentera-tentera yang ikut pergi berperang. Ayat ni nak cerita kepada kita tentang benda ni. Ni ayat matematik. Ni dalam Quran ini ayat matematik. Ayat tentang pembahagian ghanimah, ayat tentang pembahagian harta pusaka dan sebagainya. Ini ayat matematik, ayat ilmu hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ghanimah ini. Dan ghanimah ini satu benda yang cukup sensitif dalam Islam, cukup sensitif. Nabi SAW pernah lepas sembahyang, balik daripada perang, harta rampasan dapat banyak duk bertimbun, duk ada di depan. Daripada emas perak, duit ringgit, sampai kepada barang-barang, sampailah kepada binatang ternakan, sampai kepada orang-orang seperti hamba sahaya dan sebagainya, itu masuk dalam harta rampasan. Lepas Nabi SAW semayang, Nabi bangkit pergi, Nabi pegang ada satu bulu unta luruh, Nabi pegang bulu unta selai. Nabi kata bulu unta ni pun tidak boleh ambil melainkan setelah dibahagi-bahagikan. Nabi kata, tuan-tuan bayangkan. Yang kata harta rampasan perang ni tak ada siapa boleh mendahului ambil daripada orang lain. Tak boleh. Hatta bulu unta. Unta tu unta yang dirampas hasil daripada perang Islam bukan Islam. Bukan unta. Bulu yang luruh tu Nabi ambil selai. Nabi kata hatta bulu unta ni siapa pun tak boleh ambil selagi belum dibahagi-bahagikan. Dan dalam Sahih Muslim ada menceritakan hadis Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana satu orang sahabat berjuang di dalam perang jihad fi sabilillah, berjuang dan orang lain nampak dia berjuang habis-habisan. Orang lain melihat, orang lain jadi witness, saksi kepada dia bersungguh-sungguh dalam perjuangan. Dan dia ditakdirkan mati dalam perang itu. Bila Nabi SAW berjalan dalam medan perang, setelah selesai perang, nak sampai dekat mayat dia ni, Nabi SAW kata, dia di neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, dia ni kami tengok dia tadi masa perang tengah duk rancak berjalan tadi, dia di antara orang yang habis-habisan berjuang. Mana mungkin dia jadi ahli neraka? Nabi kata, dia ni ghulul. Nabi kata, ghulul, rin, lam, waw, lam. Ghulul, maksud dia ni orang melampau. Sahabat tak puas hati. Kemudian Nabi SAW tunjuk ada satu burdah, ada satu selendang duk atas bau dia. Nabi kata, ini selendang adalah hasil ghanimah yang belum dibahagi-bahagikan. Tak bahagi lagi, dia ambil dulu. Soal semangat, soal pergi berjuang sampai mati syahid, itu soal lain. Soal ambil ini, soal lain. Bukan kata bila dia mati dalam keadaan macam tu, dia buat apa-apa semua, kira Tuhan boleh ampunkan dia. Tak. Ini kesalahan menyebabkan Nabi kata dia di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Islam.
Islam tak mau satu orang yang pada satu ketika nampak bersemangat dengan Islam, tapi di satu ketika yang lain dia nampak khianat terhadap perintah-perintah yang ada di dalam Islam. Maka orang yang macam ni disebut ghulul oleh Nabi SAW. Maka harta rampasan perang ataupun ghanimah yang kita baca dalam ayat 41 surah Al-Anfal ini soal sensitif dalam agama. Dan ghanimah tidak boleh siapa berebut ambil dulu dan sebagainya, tidak boleh buat begitu. Kerana buat begitu boleh menyebabkan tersedia tempat kepada dia di neraka. Dia kata, dan kemudian daripada wafat Nabi SAW dibelanjakan kepada maslahat orang-orang Islam. Harta ghanimah ni bahagi 5. 1/5 dibahagikan pula kepada Allah dan Rasul, kepada adik-beradik Rasulullah, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Tu masa Nabi ada, maka ada bahagian untuk Nabi SAW. Kalau Nabi tak ada, macam mana? Bahagian tu boleh bagi ke orang lain ke, ataupun bahagian tu nak buat macam mana? Setelah wafat Nabi, nak buat macam mana? Maka dia kata setelah wafat Nabi SAW, hak bahagian Nabi itu dibelanjakan untuk maslahat orang Islam. Yakni pulang pada tempat timbangan raja-raja. Yakni pemerintah pada masa itu dia akan menentukan ke mana nak diagihkan duit 1/5 ni. Begitu. Adapun yang 4 bahagi lagi itu, yakni 4/5 lagi tadi ni, pulang kepada segala orang yang berperang rampasan itu. Dapat 4/5 dibahagi-bahagikan kepada tentera yang pergi berperang. Begitu. Firman Allah, in kuntum amantum billah. Jika ada kamu itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah olehmu akan yang demikian itu. Kalau sekiranya kita betul-betul beriman dengan Tuhan, kita tak buat khianat dengan harta ghanimah ini. Tuan-tuan, yang kata khianat ni orang lain tak tahu, kita saja tahu diri kita. Kita boleh pada satu waktu tunjuk depan orang kata kita ni kuat sungguh dalam agama. Tapi dalam masa yang lain kita boleh tunjuk kata kita ni langgar perintah agama. Kawan kita tak tahu, bini kita tak tahu, orang kampung kita tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Boleh buat. Kita boleh buat, boleh tunjuk dekat orang kita hari-hari kalau bercakap pasal Islam, mulut kita bercakap sayang kepada Islam, tetapi hakikat sebenar diri kita Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia kata in kuntum amantum billah. Kalau sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman dengan Allah, harta ghanimah ini tak akan menarik kamu kepada nak khianat harta itu. Firman Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Dan beriman dengan barang yang telah kami turun atas hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Furqan. Tuhan kata, kalau sekiranya kamu beriman, kamu percaya apa yang aku tolong Nabi semasa berlakunya Yaumul Furqan. Yaum Furqan maksudnya hari berlaku perang Badar. Kita dah baca dah pada bulan yang keberapa hari itu ni cerita tentang perang Badar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat mai tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berduyun-duyun, bersaf-saf. Sehingga kan orang Islam nak tetak musuh, tak kena lagi kepala jatuh atas tanah dah. Kerana didahului oleh tetakan malaikat. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ni, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Barang siapa yang beriman, yang percaya dengan barang yang telah kami turun ke atas Nabi Muhammad. Kami turun bantuan dalam bentuk malaikat dan sebagainya. Siapa percaya benda ni, ini orang yang betul-betul beriman. Iaitu pada hari Furqan, iaitu hari perang Badar. Yang jadi berfarak, itu bahasa Arab. Farak maksudnya berbeza. Nampak beza. Yang jadi berbeza di antara kebenaran Islam yang sebenarnya, yang bersinar cahaya terang gemilang, dan juga batal kafir padam kelap. Bila berlaku perang Badar, itulah hari disebut Yaumul Furqan. Hari Tuhan tunjuk beza Islam dengan kafir. Hari Tuhan tunjuk orang Islam Tuhan tolong, orang kafir Tuhan binasakan.
Hari Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk terang-terang siapa betul-betul sokong Nabi Muhammad, siapa betul-betul menentang Nabi Muhammad. Hari perang Badar adalah hari Allah Subhanahu Wa Taala draw satu line memisahkan orang Islam dan orang yang kafir dan munafik. Firman Allah, yaumal taqal jam'an, hari yang berdampak dua puak, yakni perang Islam dan juga kafir. Perang Badar itu hari di mana orang Islam, orang kafir yang selama ni tak pernah bertemu depan-depan untuk berperang, hari itu pertama kali berlaku dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Perang Badar, perang pertama dalam Islam. Sebelum tu tak pernah perang. Sebelum tu duk sabak aja. Orang kafir nak buat apa, buatlah. Mereka nak pijak ke, mereka nak kepak. Mereka nak buat apa, buatlah. Nabi SAW cuma pesan dekat orang Islam, sabar. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turun perintah, suruh Nabi SAW bawa sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana tak tahan dengan tekanan golongan kafir Quraisy. Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah bukan takut. Hijrah bukan nak lari, tapi hijrah kerana nak kumpul kekuatan di Madinah. Bila orang Islam kuat di Madinah, baru turun ayat membenarkan berlakunya perang. Dan perang Badar, macam yang kita cerita bulan lepas, adalah perang yang tidak dijangkakan oleh sesiapa. Orang Islam pun turun, tapi bukan turun nak perang, tapi turun nak rampas barang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat tahu awal benda ni. Dia bagi tahu dekat orang dia di Mekah, dan Abu Jahal turun dengan satu pasukan 1,000 orang, 950 orang. Turun mai kerana nak menyelamatkan barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Jahal turun mai pun bukan nak perang. Dia turun mai nak pertahan Abu Sufyan. Nabi pi pun bukan nak perang. Nabi pi tu kerana nak ambil harta rampasan, nak buat biaya perbelanjaan Islam. Tak ada tujuan berperang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya itu menjadi perang pertama di dalam Islam. Maka berlakulah perang itu. Dan disebut yaumal taqal jam'an, hari yang berdampak. Maksudnya terserempak di antara dua puak, di antara Islam dan kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala atas tiap-tiap sesuatu itu Allah amat berkuasa. Maksudnya tiada melemah akan Allah oleh satu benda pun. Tuhan ni tak lemah, tuan-tuan. Kan ada orang rasa ragu-ragu. Kita dah buat contoh banyak kali dah. Bila tengok orang Islam di mana duduk berkena. Di Palestin tak habis-habis cerita. Di Amerika pun hari ni orang Islam tergugat. Ni surat abang beberapa hari lepas ni orang Malaysia sampai di Los Angeles. Sampai di sana Amerika suruh dia buang semua kain baju semua. Tahan dia pula dalam lokap 3 hari. Semata-mata kerana dia Islam. Semata-mata kerana dia ni Islam. Dia pergi ke sana, dia ada janggut sikit, dia pertahan dia, buh dalam lokap 3 hari. Suruh dia buang habis semua kain baju dengan alasan dia disyaki sebagai golongan pengganas yang boleh merosakkan Amerika. Sampai begitu penghinaan yang dikenakan ke atas orang Islam di peringkat antarabangsa. Dihina sampai macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak tahu benda ni. Allah tahu orang Islam mana duduk pun kena. Orang Islam duduk di bumi mana pun kena. Allah Subhanahu Wa Taala tahu benda tu. Dan Allah tidak bertindak. Jangan kata Allah tidak bertindak tu kerana Allah lemah. Dia kata dalam ayat ni, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala tu atas tiap sesuatu, Allah maha berkuasa. Allah kalau nak buat satu tindakan kepada musuh Islam, bila-bila masa Allah boleh buat. Dan tiada melemah akan Allah oleh satu benda pun. Walaupun setengahnya memandang perang kamu dan mengalah mereka itu kafir. Sebab sedikit kamu itu 313 orang dan banyak kafir iaitu 950 orang dengan banyak alat senjata. Walaupun akal kata dalam perang Badar tu orang Islam tak boleh menang. Orang Islam ada 313. Sedangkan musuh ada 950 dekat 1000. Bukan 950 saja. Bahkan 950 yang membawa senjata. Dalam keadaan macam tu, ada orang rasa Islam tak mungkin menang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak lemah. Allah nak hari itu menjadi hari kemenangan orang Islam. Bilangan sedikit tidak menjadi masalah kepada anugerah kemenangan yang Allah nak bagi kepada orang Islam.
sebelum tu. KM 8403, lampu tak tutup. KM 8403, tolong tutup lampu kereta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa." Ketika kamu hai orang-orang Islam dengan pihak yang hampir dengan Madinah, dan mereka itu yakni golongan Quraisy dengan pihak yang jauh daripada Madinah, warakbu asfala minkum, dan angkatan dagangnya yang bersama dengan Abu Sufyan pada bawah daripada kamu, yakni sebelah tepi laut 3 mil daripada Badar. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad, dan jika kamu berjanji dengan Nafir, Nafir maksudnya geng yang dipimpin oleh Abu Jahal, yang tu dia panggil Nafir. Dan jika kamu berjanji dengan Nafir akan berperang, nescaya menyalahi kamu, kerana gerun pada banyak mereka itu dan putus asa daripada menang atas mereka itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni. Dia kata kalau nak kira, tidak ada faktor yang boleh menyebabkan berlaku perang pada hari perang Badar. Tuan-tuan, perang Badar berlaku pada 17 Ramadan, bulan puasa. 17 Ramadan hari Jumaat pula lagi. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan bulan puasa hari Jumaat. Banyak faktor. Kalau dilihat, banyak faktor yang boleh menghalang daripada berlaku perang. Yang pertama apa? Dia kata yang pertama, tentera Islam berkemah dekat Madinah. Tentera musuh Abu Jahal berkemah jauh daripada Madinah, berat hala ke Mekah. Faktor jauh tu dah cukup dah untuk dikatakan faktor penghalang daripada jadi perang. Jauh. Pula lagi kumpulan yang Nabi SAW bercadang nak sekat ni, kumpulan Abu Sufyan ini berada di kawasan tepi laut. Dia tak lalu pun di kawasan tu. Tidak ada kemungkinan berlaku perang. Yang kedua pula, ayat ni kata kalau sekiranya kamu diberi peluang untuk berbincang, bincang macam mana kita nak perang ke tak agak? Tuhan kata pasti tidak akan jadi perang. Pasal apa? Pasal kamu akan bincang soal kamu tak bersedia, kamu keluar mai bukan nak berperang, dan kamu akan bincangkan soal musuh balik sana ramai kita sikit. Kamu akan bincangkan soal kita tak ada senjata, musuh ada banyak senjata. Ini semua adalah faktor-faktor yang boleh menghalang daripada jadi perang. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala kata walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Akan tetapi menghimpun ia antara kamu dengan tiada janji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap takdirkan supaya bertemu juga dan berlaku perang. Kerana menghukum Allah atas pekerjaan yang ada sudah diperbuat pada ilmunya, yakni daripada tolong menzahirkan Islam dan menghilangkan kufur. Allah Subhanahu wa taala menyalahi logik kepala manusia. Kalau dipikirkan kedudukan tentera Islam dengan tentera kafir jauh, tak mungkin berlaku perang. Kalau sekiranya dibenarkan mereka ni berbincang nak perang ke tak, tentu tak jadi perang. Pasal masing-masing tak bersedia. Tapi Allah mau supaya hari itu jadi perang. Allah mau. Pasal apa Allah mau? Pasal benda tu sudah ditakdirkan, sudah ada di dalam ilmu Allah. Pada 17 Ramadan akan jadi perang. Oleh kerana benda ni sudah ada pada ilmu Allah, Allah dah tahu dah hari itu nak jadi perang, maka Allah takdirkan perang Badar jadi juga pada hari itu. Walaupun banyak benda yang menghalang daripada jadi perang. Pasal apa Allah nak jadikan juga perang hari itu? Kerana nak tolong menzahirkan Islam dan nak menghilangkan kufur. Itu tujuannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, liyahlika man halaka an bayyinah, yang supaya membinasa ia akan mereka yang telah binasa itu. Allah jadikan perang itu berlaku kerana Allah nak lingkupkan golongan kafir Quraisy ini. Melampau sangat dah mereka ni, sampai dah masa Allah nak binasakan mereka. Kemudian daripada hujjah yang zahir, iaitu permenang orang mukmin dengan sedikit mereka itu atas tentera yang banyak. Memang Allah nak supaya pada 17 Ramadan, pada perang Badar itu, orang Islam sikit ni menang. Allah mau macam tu, supaya benda ni menjadi satu bukti jelas kepada orang semua bahawa orang Islam menang. Kerana benarlah Allah hantar malaikat untuk tolong mereka, dan mereka menang dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa yahya man hayya an bayyinah, dan hidup orang yang beriman
yang telah hidup itu pun dengan kenyataan yang zahir. Dan Allah takdirkan berlaku perang Badar itu supaya apa? Supaya orang Islam yang beriman bila tengok macam tu makin kuat keyakinan mereka bahawa Islam itu benar. Tuan-tuan bayangkan bila berlaku perang, mereka balik. Selepas berlaku perang, balik 313 orang balik. Bagi tahu kepada orang-orang yang tak ikut berperang ada di Madinah tu, pergi bagi tahu apa yang mereka jumpa di dalam perang Badar. Bagaimana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala mai dekat mereka. Cerita-cerita ni semua akan menambahkan lagi keyakinan orang-orang Madinah yang tidak ada semasa perang Badar itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innallaha lasami'un alim. Dan Allah Taala itu Tuhan yang amat mendengar seruan hamba-Nya kepada agama Islam. Tuhan dengar. Hari ini pun tuan-tuan, kalau kita angkat tangan minta doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah orang Islam, tolonglah agama Islam dan orang-orang Islam. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Cuma mungkin ada sebab lain Allah tangguh syak pertolongan tu. Sebab apa? Banyak sebab. Macam yang kita baca dalam mukadimah tadi. Banyak sebab. Mungkin ada di kalangan orang Islam ni angkuh. Mungkin ada di kalangan orang Islam ni sombong. Mungkin ada lagi di kalangan orang Islam yang ada buat dosa dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat ini masa yang sesuai untuk tolong. Kalau Allah tolong juga, menangkan juga Islam dalam keadaan kumpulan Islam ni pun duk buat dosa, duk buat macam-macam lagi, esok jadi fitnah kepada Islam. Esok menjadi fitnah kepada Islam. Oh, dia kata hak Islam pun teruk. Maka akhirnya fitnah itu akan meruntuhkan balik Islam. Bila runtuh nak naik balik lagi susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi amat ketahui kelakuan mereka itu. Tuhan tahu semua. Bukan kelakuan. Hak terlintas dalam hati Tuhan tahu. Hak kita buat sorak-sorak sembunyi-sembunyi Tuhan tahu. Kira Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang mengetahui semua benda. Daripada berperang Badar itu, ikhlas hati bagi Allah semata-mata. Tak kala memandang Allah dalam hati mereka itu, tiada ada bergantung lain daripadanya. Seperti mana Tuhan tahu tentera Islam yang terlibat dalam perang Badar itu, semua daripada 313 ikhlas hati. Tuhan tahu. Maka tidak ada sebab yang boleh menghalang Allah daripada tolong tentera Islam 313 orang ni. Allah tahu hati mereka. Mereka ni memang ikhlas. Piturun tu kerana Allah. Tak ada kerana lain. Maka kurniai ia akan nur pertolongan dengan dimenang mereka itu. Dan dimilik leher kafir dan harta bagi mereka itu dengan tiada kira-kira. Itu dia. Allah menangkan dalam bentuk apa? Harta rampasan kafir semua dapat. Tengkok orang kafir pun dapat. Maka akhirnya binasa mereka ni. Firman Allah, id yurikumullahu fi manamika qalila. Ingatlah olehmu ketika perlihat akan engkau akan mereka itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada lena engkau itu, mereka itu sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala dalam perang Badar ni, malam sebelum perang Badar, Nabi tak tidur. Banyak kali dah kita cerita benda ni. Malam nak berlaku perang Badar, sahabat-sahabat semua tidur. Nabi tak tidur. Nabi duduk semayang berdoa, semayang berdoa, semayang berdoa, semayang berdoa sampai menjelang subuh. Nabi minta kepada Allah supaya Allah tolong tentera Islam hak kecil ni, hak 300 orang, 313 orang ni. Nabi minta supaya Allah tolong orang Islam. Nabi minta ni sambil menangis. Nabi minta kepada Allah ni sambil menangis. Sampai last sekali dalam doa Nabi tu, Nabi kata, ya Allah, kalau sekiranya kamu tidak tolong kelompok yang kecil ni, tidak ada lagi orang yang sembah kamu di muka bumi ni. Sampai macam tu Nabi minta kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang duduk belakang, duduk tengok keadaan Nabi berdoa menangis ni, dia tak boleh tahan. Dia pergi peluk Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, takkanlah Allah tidak makbulkan doa kamu. Ni keadaan malam sebelum berlaku perang. Sahabat-sahabat pula duduk tidur. Sebahagian daripada sahabat yang duduk tidur ni, Allah kata, id yurikumullahu fi manamika qalila. Ada yang Allah datangkan kepada dia pemimpi. Mimpi apa? Maka engkau khabar akan segala sahabat engkau. Maka suka mereka itu. Allah Subhanahu Wa Taala buat mimpi yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada mereka bahawa qalilah. Orang kafir musuh yang nak berperang ni qalil, sikit.
Wahai ramai. Musuh ada 950 orang dekat 1000. Tapi Allah ilhamkan dalam bentuk mimpi. Mimpi mai mengatakan musuh tu qalilah sikit. Dan kemudiannya diberitahu pada orang-orang ada ni. Kawan ni bagi tahu aku mimpi mengatakan musuh nak perang dengan kita esok ni depa ni sikit aja. Begitu yang Allah buat mai. Ini psikologi tuan-tuan. Ini psikologi. Kita kalau awal-awal dah kita tahu musuh nak lawan kita ramai, kita takut pada awal. Allah buat mai mimpi tu adalah psikologi. Supaya bila duk ingat kata musuh tak ramai, okey, kita boleh pergi lawan dengan mereka. Tapi kalau awal-awal dengar kata ramai, takutlah. Mimpi itu bukan mimpi biasa, tapi mimpi untuk menyuntik semangat kepada mereka ni. Mereka akan lawan dengan orang yang bilangan lebih kurang mereka. Maka berani semua mereka ni. Walau arakahum kathira la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr. Dan jika Subhanahu wa ta'ala buat main mimpi dekat hampa bagi tahu kata depa pun sikit macam hampa juga, maka depa taklah sangat rasa takut nak turun pergi berperang. Walakinnallaha sallama innahu alimun bidzati sudur. Dan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi selamat kepada kamu daripada takut dan daripada berbantah-bantah. Bila mai ilham kata depa nu pun sikit, takut pun tak ada. Kemudian nak berbantah, nak bertengkar, nak pi tak pi pun tak ada. Pasal apa? Pasal sikit, kita pun sikit. Okey, kita boleh lawan. Tak timbul orang yang tak mau pi dengan alasan kata depa tu ramai. Begitu. Kerana bahawasanya dia, yakni Tuhan yang amat ketahui dengan barang yang di dalam segala hati manusia. Tuhan tahu dalam hati tentera Islam ni ada perasaan takut. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Pertama kali, tak pernah perang lagi. Sebelum ni, tak pernah lagi berlaku perang antara Islam dengan kafir. Tak pernah jadi. Ini pertama kali nak jadi, sudah tentu ada rasa cemas dan takut. Allah tahu benda ni, maka Allah bagi satu kekuatan semangat kepada mereka. Hampa ni bukan nak lawan dengan golongan yang ramai, tapi hampa nak lawan dengan golongan yang lebih kurang hampa saja. Firman Allah, wa id yurikuhum yuri tu bukan bon. Wa id yurikumuhum izil taqaitum. Tuan-tuan berbaris dia tak betul. Wa iz yurikumuhum izil taqaitum, begitu. Wa iz yurikumuhum izil taqaitum fi a'yunikum qalilah. Dan ketika perlihat akan kamu akan mereka itu, yakni akan kafir itu, ketika kamu berdampak, ketika kamu terserempak peperangan di Badar pada mata kamu itu sedikit mereka itu. Bukan cakap mimpi aja kata musuh ni sikit. Dah turun di dalam medan perang, tengok musuh nampak sikit. Tuhan buat pergi jadi macam tu. Tadi mimpi. Mimpi kata musuh pun sikit. Bila dah turun di dalam aktual punya tempat perang, dalam tempat perang betul punya musuh 950. Tapi Allah bagi mata tentera Islam ni nampak sikit hak 950 orang ni. Ni dia kata. Yakni seperti 70 ataupun 100 sahaja. Mereka tengok 950 orang tu, mereka nampak lagu 70 orang. Allah Subhanahu wa ta'ala nak buat macam tu. Tuan-tuan, Allah bila dia nak buat ni, tak ada siapa boleh kata tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia nak buat, tak ada siapa boleh kata tak boleh buat macam tu. Allah akan buat. Dia buat turun mai ilham dalam bentuk mimpi. Habang kata musuh tak ramai, puak ni dah berani dah. Turun di dalam medan perang betul, tengok musuh nampak sikit pula dah. Nampak 70 orang, sebahagian lagi nampak 100 orang. Ini ada hadis tuan-tuan. Tuan-tuan buka balik rajak di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat mai hadis menceritakan benda ni. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ni. Dia kata dia bila tengok musuh, dia kata agak-agak berapa? Kawan ni kata aku agak sekitar 70 orang. Hak seorang lagi kata aku agak sekitar 100 orang. Dia pun nampak sikit. Walhal musuh 950 orang. Sedangkan dia kata mereka itu 1000. 950 hampir 1000. Firman Allah, wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan menyedikit ia akan kamu pada mata mereka itu, yakni pada mata kafir, supaya berani mereka itu mendatang perang. Dan tiada kembali mereka itu daripada memerangi kamu itu dahulu daripada bersedagin perang.
Maka tak kala bersedaging, perlihat Allah akan orang kafir, akan orang muslimin itu, 2 kali ganda mereka itu, yakni kafir pada mata mereka itu. Itu dia. Tuhan kalih berada. Musuh yang 950 orang dekat 1000 orang tu, bila dia main pergi dalam medan perang tu, dia nampak orang Islam, hak 313 ni dia nampak 2 kali ganda bilangan dia. Dia 1000, dia nampak orang bukan Islam hampir 2000 orang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat benda ni. Siapa mau kata benda ni tipu? Siapa nak kata? Ni ayat Quran ni kita baca ni. Ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat Quran. Allah kata wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada mulanya dia bagi nampak sikit. Lepas tu bila dah orang kafir turun dah dalam medan perang, sampai dalam medan perang, nampak pula 2 kali ganda dia pula. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat begitu. Allah tidak buat daripada awal-awal kafir main nampak musuh ni 2 kali, nampak orang Islam ni 2 kali ganda dia. Kalau nampak begitu dia lari awal-awal, tak jadi perang. Maka dia main pada kali mula tu, wa yuqallilukum fi a'yunihim. Masa dia turun main mula dalam medan perang tu, dia nampak orang Islam ni sikit. Dia rasa semangat. Bila bersedaging perang, maksudnya dah duduk dalam perang, dah duduk lawan dah. Masa tu dia nampak keduk ramai orang Islam ni. Dia nampak orang Islam 2 kali ganda dia. Bukan 2 kali ganda 313. 2 kali ganda 1000. Begitu keadaan dia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, supaya menghukum Allah akan pekerjaan yang ada sudah perbuat pada ilmunya, daripada memuliakan orang Islam dan menghina golongan kafir. Itu dia. Tuhan buat benda ni bagi jadi macam tu, bagi jadi keliru macam tu, adalah dengan tujuan supaya Allah nak menjayakan apa yang Tuhan nak buat. Tuhan nak supaya orang Islam menang dalam perang tu, maka Allah buat macam tu. Ni yang Nabi SAW kata, al-harbu khida'. Dia kata al-harbu khida'. Yang dikatakan perang itu dia penuh dengan strategi dan trik. Khida' ni makna dia tipu. Al-harbu khida' maksudnya perang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan strategi, penuh dengan trik. Kita tengok masa berlaku perang di antara Amerika dengan Iraq dulu, kan? Saddam Hussein boleh buat tipu helak. Dia buat skat tiruan, boboh kat atas padang pasir. Amerika ni tu saya kira lepas bom bedung. Sebiji bom harga sampai ratus-ratus ribu dolar Amerika. Dia nampak skat ni penuh ada atas padang pasir. Dia main lepas bom. Sebiji dia lepas ratus ribu dolar habis. Sebiji dia lepas padahal tak ada siapa. Benda tu pun bukan skat sebenarnya. Buat daripada kertas aluminium aja. Ni yang dikatakan al-harbu khida'. Kemudiannya baru pihak Amerika yang kata cerdik ini sedar, dia kena tipu dengan Saddam Hussein. Tengok bila lepas. Ni yang dikatakan al-harbu khida'. Kemudiannya baru pihak Amerika yang kata cerdik ini sedar, dia kena tipu dengan Saddam Hussein. Tengok bila lepas bom turun, bukan dia meletup, dia terkoyak. Garut kalau kena bom yang dia lepas mesti meletup. Lepas tak meletup terkoyak. Bom dah lepas banyak biji dah juta dolar Amerika dah habis. Tiba-tiba habis saja aja. Orang-orang Iraq tak ada siapa yang cedera. Kerana tempat tu saja mereka pergi tinggal benda tu, mereka pergi kelai. Dia beramal dengan hadis yang kata al-harbu khida', yang dikatakan perang ini penuh dengan strategi dan trik. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri dia buat trik di dalam perang Badar ini. Dia main mula-mula ilham kepada orang Islam bahawa musuh hampa pun bukan ramai, lebih kurang hampa daripada semangat. Bila turun di dalam medan perang, musuh ada dekat 1000 tu Allah bagi orang Islam nampak sikit. 2 kali semangat. Sungguh daripada kata macam yang ilham main sebelum ni. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang kafir ni masa turun main mula-mula, dia tengok orang Islam dia nampak sikit. Maka dia berani nak lawan. Bila dia tengah lawan, masa tu Allah bagi nampak bilangan orang Islam tu 2 kali ganda bilangan dia. Nak lari tak boleh dah sebab dia tengah duduk dalam medan perang. Semua ni Allah buat. Semua benda ni Allah rencanakan dengan satu tujuan. Tujuan supaya orang Islam dimenangkan di dalam peperangan itu. Begitu. Firman Allah, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah jua dikembalikan segala kerja dunia akhirat. Last sekali
Allah juga punya kerja. Tuhan kata macam tu. Last sekali. Manusia ni dia hanya merancang dan mentadbir. Tetapi yang menentukan kesudahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah simpul dalam ayat yang ringkas, dia kata wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah balik segala urusan. Apapun hak final, hak muktamad, hak pengambil, hak last, hak sebenar, hak Allah Subhanahu wa taala tentukan. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu. Apabila kamu terserempak dengan jemaah kafir di dalam perang, maka hendaklah kamu tetap dengan lawan perang mereka itu dan jangan kamu pecah lari. Ayat ni pula dia nak cerita semangat. Allah Subhanahu wa taala bagi satu suntikan semangat kepada orang Islam. Allah kata, kalau kamu ditakdirkan jumpa dengan musuh, dah terserempak musuh dah ada depan, fasbitu, tunggu tentu, tak sah duk lari. Tak sah lari. Bila dah musuh main duk ada depan, jangan dah siapa cabut lari daripada musuh. Tunggu di situ, dia kata. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan sebutlah olehmu akan Allah, akan sebagai sebut yang banyak-banyak. Dengan doa minta menang, mudah-mudahan dapat menang dunia akhirat. Tuhan kata tunggu tu, gantung diri kita kepada Allah. Yang tu aja. Jangan duk buat benda lain. Jangan pergi duk cabar dia. Jangan pergi duk... Tak sah. Ni semua buang masa. Kita dah ditakdirkan Allah berjumpa dengan musuh depan-depan. Hati mau duk sebut Allah aja. Tak sah buang masa dengan sebut benda lain. Buang masa aja. Hati kita bulat dengan Allah. Minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kemenangan kepada kita. Minta yang tu aja. Kita lah ni tawakal kepada Allah. Begitu. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u. Dan taatlah olehmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pada suruh keduanya. Dalam keadaan duk dalam medan perang tu, jangan ada siapa pergi duk buat benda dosa. Tak boleh, dia kata. Dan jangan kamu bantah di antara sesama kamu. Dan elak daripada jadi bergaduh di antara sama-sama orang Islam yang duk ada dalam medan perang. Firman Allah, fatafshalu wa tazhaba rihukum. Maka datang ketakutan kamu dan hilang bau roma kamu dan hilang kuat kamu dan hilang kerja kamu dengan tiada bersetujuan pada pekerjaan. Kalau kamu jadi berkelahi, kalau kamu jadi bergaduh, kalau kamu jadi duk bercakap, duk canggah pendapat pada masa tu, tindakan kamu pergi duk berpecah bergaduh ni boleh menyebabkan kamu hilang kekuatan. Itu dia. Nampak tuan-tuan? Ni ayat Quran. Inilah yang orang bercakap lah ni. Elok daripada jadi bergaduh. Takkan tak ada jalan boleh simpang daripada jadi bergaduh. Kalau ada bergaduh antara dua pihak, cari jalan macam mana nak selesai. Cari jalan. Dua-dua pihak. Bukan satu pihak. Dua-dua pihak. Kena cari jalan macam mana nak selesai daripada bergaduh. Siapa bila nak bergaduh? Kalau cerita ni bergaduh sama-sama orang Islam dengan orang kafir. Islam cantik. Islam dengan kafir bergaduh. Apabila Islam dengan kafir bergaduh, tak apa. Tapi kalau Islam sama Islam, hak nak lawan kafir ni bergaduh, lah sekali menang bersorak kampung Tegadai. Tu aja cerita dia. Bukan ada satu faedah, bukan ada satu untung, bukan ada satu apa yang kita dapat. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala kata, fatafshalu wa talhaba rihukum. Akibat daripada bergaduh itu, maka kamu akan hilang kuat. Hilang kerja kamu dengan tiada bersetujuan. Maksudnya dengan kerana bergaduh pada pekerjaan kamu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabarlah kamu pada tiap-tiap satu kerja kamu itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala serta segala orang yang banyak bersabar dengan memberi pertolongan dan dapat apa yang dicita-citakan. Itu dia. Kalau sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala tolong. Kalau tak sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tolong. Bila Allah tidak tolong, tidak ada kemenangan bagi orang-orang yang macam ini. Firman Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Dan jangan ada kamu itu seperti mereka yang keluar daripada kampung mereka itu dengan batar. Batar maksudnya sombong. Jangan kamu jadi macam orang yang waktu nak pergi perang tu keluar dalam keadaan batar, keluar dalam keadaan sombong, yakni kufur nikmat dan riak
perlihat kepada manusia. Nak menunjuk kepada orang. Masa nak pergi perang tu menunjuk. Keluar nak tunjuk gah. Nak tunjuk kita ni hebat. Nak tunjuk tak makan saman. Nak tunjuk siapa tak boleh buat apa kat kita. Jangan ada sifat yang macam ni. Tuhan kata. Sifat sombong, takabur, riak, menunjuk-nunjuk boleh menyebabkan Allah tak tolong kamu. Kata dia, dan menegah manusia daripada jalan agama Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang mengerja mereka itu meliputi ilmunya. Allah tahu. Kalau kita keluar dengan niat nak menunjuk, Tuhan tahu kata kita nak menunjuk. Tuhan tak suka orang yang nak menunjuk-nunjuk. Kita keluar nak tunjuk kita besar, nak tunjuk kita tak heran ke orang, nak tunjuk kita hebat. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kerana ilmu Allah meliputi semua benda yang terselindung daripada mata manusia. Manusia tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia tahu. Kata dia iaitu Abu Jahal dan orang-orang besar Mekah dan juga tentera yang serta dengannya. Keluar daripada Mekah dengan tujuan hendak melepas angkatan dagang yang serta dengan Abu Sufyan. Maka tak kala lepas, dikata orang kepada dia, angkatan sudah lepas, balik kita. Ni ceritanya. Cerita tadi. Ceritanya Abu Sufyan balik daripada berdagang. Nak balik ke Mekah. Nabi dah dapat tahu, kata Abu Sufyan bawa barang dagangan nak pergi Mekah. Nabi nak ambush tengah jalan. Nabi nak ambil barang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nabi nak ambush ni, berita Nabi nak ambush ni dah leak. Dah bocor sampai kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dia dapat maklumat ni, hantar orang pergi ke Mekah, beritahu Abu Jahal, suruh backup dia, suruh pertahankan dia daripada Nabi yang nak ambush dia ni. Abu Jahal buat keluar kumpulan dekat 1000 orang mai tu mai dengan tujuan nak melindungi barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dalam masa yang sama, Abu Sufyan tak ikut jalan yang Nabi duk tunggu ni. Sebab dia dah tahu Nabi tunggu kat tu, dia pergi ikut tepi laut. Berita Abu Sufyan pergi ikut tepi laut itu sampai dekat Abu Jahal. Maka mereka bagi tahu dekat Abu Jahal. Mereka kata, jom balik. Pasal apa? Pasal Abu Sufyan tak kena serang. Itu ceritanya. Kita main ni kerana nak mempertahankan Abu Sufyan. Lah ni Abu Sufyan dah selamat dah. Dia lalu ikut jalan laut, dia dah selamat dah. So kita tak nak kejar. Lah ni jom kita balik. Selesai dah kerja kita. Kita main nak pertahan dia. Dia dah selamat. So tak ada apa. Jom kita balik. Orang kata dekat Abu Jahal begitu. Maka kata Abu Jahal, tiada wallahi. Dia kata, demi Allah tidak. Dia kata, aku balik dah sekali-kali. Aku mai dah. Dia kata. Maka hingga sampai di Badar, kita minum khamar. Kita semelih unta. Dan kita main ronggeng. Dia kata. Nampak? Abu Jahal ni. Yang kata Abu Jahal ni, dia kata apa? Dia kata, aku dah keluar dah daripada Mekah. Nak balik saja, aku tak mau. Alang-alang aku dah keluar, aku nak pergi juga di Badar. Dia kata tempat Nabi tunggu ni. Aku nak pergi juga tempat Muhammad tunggu ni. Depan-depan Muhammad, aku nak tunjuk dekat dia. Aku nak minum arak depan dia. Arak yang dia kata haram tu, aku nak minum depan dia. Ini Abu Jahal. Aku nak tunjuk depan Nabi Muhammad. Aku nak semelih unta depan dia. Aku nak tunjuk kata kita ni hebat. Dia tak boleh buat apa kat kita. Dan aku nak menari ronggeng. Dia kata. Ni kitab tu sebab saya kata kena ada kitab. Bila tak ada tu tuan kata dia ni pandai dia merepek tambah. Bukan saya merepek tambah. Dia tulis di sini. Dia kata kita minum khamar. Khamar maksud dia arak. Kita semelih unta. Dan kita main ronggeng. Tonton buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia ada cerita panjang di sana. Dia cerita panjang dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata awal-awal lagi Abu Jahal masa nak keluar daripada Mekah. Masa nak keluar tu bawa dah segala penyanyi, segala penari-penari apa semua ni bawa siap dah. Dia ni jenis syok macam ni. Jenis syok macam ni. Jenis mau ada menyanyi, jenis mau ada menari, dia jenis macam tu. Jenis dia apa nak kata apa tak tahu. Dia jenis macam tu. Dia mau jenis-jenis seronok, dia mau jenis karut ni dia mau. Bawa dah daripada Mekah. Memang cadang lah nak buat benda ni. Maknanya dia cadang. Kita turun ni. Kita lawan dengan tentera Muhammad. Kita menang. Lepas tu kita menari. Kita minum arak. Kita seronok. Dia cadang macam tu.
Maka bila mai orang Habaq kata, jom balik. Pasal apa? Abu Sufyan dah selamat dah. Nabi Muhammad tak buat apa kat dia. Dia kata balik. Tak mau. Dia kata, aku mai ni, dia kata, aku nak berperang. Dah tak ada perang, aku nak tunjuk juga kita punya kebesaran. Kita pi juga di Badar. Sampai di sana kita minum arak, mabuk-mabuk. Sampai di sana kita semelih unta, kita tunjuk kita hebat. Sampai di sana kita menari, kita berseronok di situ. Ini yang kata Abu Jahal. Maka orang dengar nama kita. Dia kata bila kita buat macam tu, dia kata gah kita ni. Satu Arab ni orang nanti kenal kita. Karut tuan-tuan. Ada satu masjid di Tanjung. Saya beritahu. Baru. Hari Raya Haji lepas. Hari Raya Korban. Sembelih lembu. 3 ekor. Lepas sembelih lembu, lapah-lapah apa semua, bahagi-bahagi daging, pakai minum arak. Apa nak jadi ni? Pengurusi masjid cerita kat saya. Pengurusi masjid yang berkenaan dia cerita, dia kata apa nak jadi Ustaz? Dia kata ada orang pergi turut saya, abang kat saya di rumah apa semua. Sembelih korban apa semua kita nampak ni macam lagu taat kat Tuhan dah. Benda ni sunat pun nak buat. Nampak taat dah dekat Tuhan. Bukan wajib. Sunat pun nak buat. Lepas tu buat hak haram. Minum arak. Mabuk pula. Lepas pada sembelih, lepas pada lapah, lepas pada bahagi daging apa semua, lepas minum. Mabuk tu ngilanglah. Tepi masjid. Sembelih tu tepi masjid. Bukan dalam kampung. Tepi masjid. Belakang masjid. Kita ingat Abu Jahal saja. Ada lagi. Hak jenis perangai Abu Jahal lah ni. Ada lagi. Saya kata betul ke ni benda ni? La ilaha illallah. Saya kata saya tak tahu. Saya nak abang yang tu lah. Dia kata saya berlaku di masjid saya. Dia kata saya rasa fresh semua. Dia kata rasa fresh semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dengar pun darah disirat nak sampai ke rambut. Apa ni? Dia punya keliru tentang agama ni sampai macam ni. Dia keliru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang kata Abu Jahal ni. Dia nak buat tu, dia kata dengan tujuan supaya orang dengar nama kita. Dia kata supaya gah kita ni. Maka ditukar Allah minum khamar itu dengan minum gelas kematian. Tu dia. Dia jadi sebaliknya. Dia duk cadang. Dia nak pergi pukul Nabi Muhammad dengan orang-orang Nabi ni. Semua bagi kenal. Lepas tu raikan. Apa yang mereka buat ke atas Nabi tu. Raikan dengan minum arak. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sudah kalih benda ni. Mereka minum gelas-gelas kematian. Dia kata ini bahasa sastra. Yang macam orang duk kata lah ni. Balang-balang kasih. Apa semua. Kasih bukan balang-balang. Tapi ayat tu. Balang-balang kasih. Ya kan? Jenis macam tu lah. Dia kata akhirnya dia minum gelas kematian. Dia kata dan ditukar nyanyi ronggeng dengan tangis kematian kena bunuh. Duk cadang tadi ni nak pergi situ nak minum arak. Lepas tu penari penyanyi dia bawa ni nak suruh gencok, nak seronok dan sebagainya. Nak pakat nak bersorak. Tiba-tiba sorakkan seronok tu sudah bertukar. Dia jadi tangisan. Kerana tengok depan mata dia. Adik-beradik dia mati kena bunuh. Dengan tentera Islam dan malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditukar sembelih unta. Dengan sembelih nyawa mereka itu 70 orang. Daripada 950 orang, 70 orang mati di dalam perang Badar. Dan tawan 70 orang. Dan 70 orang lagi ditawan oleh tentera Islam. Dia kata akas kehendak mereka itu. Akas maksudnya dia jadi opposite. Dia jadi sebaliknya. Mereka cadang macam lain, Tuhan kalih bagi jadi macam lain. Firman Allah, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Dan ingatlah olehmu ketika menghiasi syaitan iblis bagi mereka itu, yakni bagi Quraisy pada perang Badar itu akan kerja perang mereka itu dengan bahawa memberani ia akan mereka itu, yakni akan kafir atas berperang lawan muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni syaitan sebenarnya main peranan. Syaitan yang menghiaskan benda ni bagi nampak menarik. Orang kafir ni golongan takut mati. Ini hakikat. Hak berani mati ni orang Islam. Pasal orang Islam dia percaya kepada syahid. Orang kafir dia tak ada kepercayaan syahid dalam diri dia. Maka bagi dia mati ni rugi.
Kalau tak mati, boleh duduk hidup, boleh duduk seronok di rumah, boleh ada anak bini, boleh ada duit ringgit, boleh melancong, boleh apa tu. Kalau tak mati, seronok. Kalau mati, ni tak seronok. Pasal semua seronok ni tak boleh buat. Orang bukan Islam, kepala dia takut mati. Tetapi syaitan, iblis, berjaya menghiasi perang ni sehingga dia nampak menarik. Maka dia berani nak pergi perang. Sebenarnya orang bukan Islam takut nak pergi perang. Takut mati. Tapi syaitan sudah hias peperangan ini sampai dia nampak perang ni menarik. Dia turun pergi perang. Maka berlaku perang Badar. Dia kata, tak kala takut mereka itu, yakni kafir, keluar tinggal Mekah. Dia tak berani nak keluar daripada kampung daripada Mekah tu nak pergi. Dia takut sebenarnya. Takut masuk seteru mereka itu, iaitu Bani Bikr, yang peperangan banyak dengan mereka itu. Mereka takut sekut lagi kita keluar ramai-ramai nak pergi lawan Nabi Muhammad, ada satu musuh lagi, Bani Bikr ni nanti serang pula kita semasa kita tak ada. Jadi dengan kerana tu mereka takut nak pergi perang. Tapi syaitan sudah main peranan bagi nampak menarik. Mereka semua pakat nak turun pergi perang. Begitu. Waqala, dan kata ia, yakni kata iblis. Ni yang nak cerita, kata iblis berjaya mempengaruhi golongan kafir Quraisy sehingga kan mereka turun sampai dekat 1000 orang pergi. Pasal apa? Ni pasal cerita ni. Cerita dia waqala, dan kata iblis, la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Tiada kalah kamu pada hari ini. Iblis main habang kat depa, kalau hampa keluar ramai-ramai hari ni cantik. Pasal apa? Bila hampa keluar ramai, hampa tentu menang. Tak kalah hampa ni. Dan bahawa aku jiran menolong kamu daripada orang Kinan. Iblis ni, dia main, dia merupa. Dan ada ia berupa dengan rupa Suraqah Ibnu Malik. Ini kita baca di Masjid Seberang Jaya dulu. Nak cerita kata iblis, syaitan, jin, apa semua ni, dia boleh merupa dalam rupa orang dan sebagainya. Kita baca di Masjid Seberang Jaya dulu. Iblis merupa dengan rupa Suraqah bin Malik. Dia main atas rupa Suraqah. Dia boleh merupa rupa orang. Dia main atas rupa Suraqah, dia main jumpa orang kafir Quraisy ini, dia bagi semangat dekat mereka. Dia kata, kalau hampa, ni peluang hampa. Kalau hampa nak hantar Muhammad dan pengikut dia, ini peluang yang cukup cantik. Hampa turun ramai-ramai, sekali hampa pukul dia. Dia bagi nampak, kata peperangan itu sesuatu yang menarik. Dan puak-puak ni terpengaruh dengan apa yang dikata oleh Suraqah bin Malik. Iblis sebenarnya, ia merupa atas rupa Suraqah bin Malik ini. Dia merupa-rupa Suraqah. Suraqah ini penghulu kepada pihak yang kata orang Kinanah tadi ni. Ketua kumpulan dia ni. Maka mereka pun percaya. Falamma tara'atil fi'atan. Maka tak kala terserempak, lihat dua puak, yakni muslimin dan kafir itu. Dan ia, yakni iblis, lihat malaikat turun. Dan adalah tangannya, maksudnya tangan iblis, pada tangan Haris bin Hisham. Itu dia. Masa berlaku perang antara Islam dengan kafir di Badar ni, dia ada sama. Iblis ni, dia masih lagi dalam rupa Suraqah. Dan masa nak jadi perang tu, dia pegang tangan satu orang daripada ketua Quraisy yang bernama Haris bin Hisham. Pegang tangan, nak turun pergi. Bila dia turun pergi, dia nampak malaikat yang Tuhan hantar main. Iblis nampak. Orang lain tak nampak. Tapi iblis, dia nampak rupa malaikat yang turun ramai. Naqasa ala aqibai, maka undur ia, yakni undur iblis atas dua ketingnya, lari belakang dahulu. Bila dia nampak Allah sudah hantar bantuan malaikat untuk nak tolong tentera Islam, dia nampak macam ni, run for your life. Dia kata tunggu nanya. Dia tahu dah. Tuan-tuan, kita balik kepada awal-awal cerita. Iblis ni siapa? Iblis ni siapa? Iblis ni dulu-dulu nama dia Azazil. Azazil, dia dilantik oleh Allah menjadi ketua kepada semua malaikat, semua ada-ada ni. Dia yang mengajar malaikat-malaikat ini. Makna dari segi kenal Tuhan, dia cukup kenal. Punca dia satu aja. Punca pasal kecil hati. Kecil hati pasal Allah Subhanahu Wa Taala buat Nabi Adam. Allah suruh dia hormat Nabi Adam. Ni dia tak puas hati. Seperti mana asal usul golongan munafik di Madinah. Ketua kumpulan munafik ni siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia Abdullah bin Ubay bin Salul ni? Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia ni adalah ketua penduduk Madinah sebelum Nabi pergi. Sebelum Nabi sampai di Madinah, apa masalah pun orang bawa pergi kat dia.
Dia yang membuat keputusan kepada semua urusan orang Madinah. Tiba-tiba bila Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi sampai orang Madinah duk angkat Nabi, duk ikut Nabi, duk dengar cakap Nabi, dia rasa dia tersisih. Bila dia rasa dia tersisih, dia mai iri hati, dia mai hasad dengki, dia mai sakit hati, dia mai macam-macam, maka dia form satu kumpulan munafik nak pelingkup Nabi. Ini semua asal usul yang berlaku. Iblis pun macam tu, munafik pun asal usul dia macam tu. Punca iri hati, hasad dengki, sakit hati yang akhirnya nak binasakan orang yang menjadi saing dia, yang menjadi pesaing, yang menjadi saingan dia. Maka iblis ni dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia takut dekat Tuhan sebenarnya. Tapi oleh kerana kebencian dia kepada Adam ni lebih daripada takut dia kepada Tuhan, maka akhirnya dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tentang Allah, Allah terus kata wa kana minal kafirin. Mula pada hari ni hang kafir. Maka iblis ni dia duk cari ruang daripada dulu, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampai kita, sampai kiamat. Dia akan cari peluang, ada ruang, ada celah, dia masuk, dia akan pelingkup habis semua anak cucu Nabi Adam yang menjadi musuh utama dia. Maka bila dia dah pergi hasut orang kafir ni, suruh turun pergi dalam Badar ni nak perang dengan Nabi, dia turun sama nak bagi semangat. Bila dia sampai di medan Badar, tengok dia nampak malaikat yang Allah hantar main nak tolong Nabi. Bila dia nampak malaikat, dia tahu dah kalau malaikat dihantar oleh Allah, hari ini memang tak ada kemenangan belah kita. Apa dia buat? Naqasa ala aqibai. Maka unduk iblis atas dua ketingnya. Keting. Kaki lah. Lari belakang dahulu. Wa qala inni bari'um minkum. Inni ara ma la tarawna. Inni akhafullah. Dan kata iblis, bahawa aku melepas diri daripada jiran kamu. Bila dah tengok malaikat pun Tuhan hantar mai nak tolong Nabi Muhammad, dia beralih mai dekat puak-puak kafir Quraisy ni, dia kata inni bari. Hari ni aku tekad ni dia dah. Aku nak belah. Yang tadi hang bagi semangat suruh kami mai. Bila dah jadi macam ni, dah nampak Nabi dibantu oleh Allah dengan bantuan malaikat mai, dia kata inni bari'um minkum. Hari ni dia kata aku tekad ni je, aku lepas tangan, aku tak mau sambung nak lepas pada ni, aku tak terlibat dengan barang. Bahawasanya aku lihat barang yang kamu tak lihat. Aku nampak ni dia, inni ara ma la tarawna. Aku nampak, hampa tak nampak. Hampa tak nampak tu dalam sahabat Nabi tu ada malaikat nak tolong mereka. Hampa tak nampak benda ni. Tak nampak, hampa tunggu. Aku nampak, aku pergi dulu. Dia kata. Yang kata iblis dia punya tak guna. Daripada malaikat turun beribu-ribu daripada langit. Ni dia kata, ini ara ni aku duk nampak ni. Malaikat duk turun mai daripada langit. Beribu-ribu duk turun mai. Nak menolong orang-orang Islam. Bahawasanya aku takut kepada Allah Ta'ala. Bahawa binasa aku sama-sama kamu. Dia kata. Aku takut. Kalau aku tunggu juga, saat lagi dengan aku, Tuhan nanti pelingkup sekali. Sebab dia dapat jaminan daripada Tuhan. Masa awal-awal dulu, dia dapat jaminan. Bila dah Tuhan murka kat dia, Tuhan kata hang mula pada Allah ni wa kana minal kafirin, hang kira kafir. Dia minta kat Tuhan. Dia kata tak apalah, dia kata nak marah dia kena apa tak apa, dia terima. Cuma nak minta satu. Nak minta dia kata kalau boleh bagi dia dan keturunan dia panjang umur. Tak mati sampai tiba kiamat, baru sekali mati. Tuhan kata okey. Deal, Tuhan kata. Jadi, lagu hang mau aku bagi. Keturunan hang tak mati sampai kiamat baru mati. Iblis hak bertanggungjawab menghasut Nabi Adam sampai lah ada lagi. Keturunan dia hari-hari ni duk tambah keturunan dia sampai kiamat baru dia mati. Bila dia mai dalam perang Badar ni, dia nampak malaikat turun, mai dia takut saat lagi Allah batalkan kontrak tu. Dia takut Allah binasakan dia sekali dengan golongan kafir Quraisy. Dia kata aku cakap ni aja, tonton tengok ayat tu. Iblis kata apa? Dia kata inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia kata hampa tak kenal Tuhan. Dia kata aku kenal. Dia kata aku kenal. Yang kata Allah Tuhan ni, dia kalau dia nak buat, siapa tak boleh buat apa. Hampa tinggal, aku pergi dulu. Dia kata ni yang berlaku dalam perang Badar. Wallahu syadidul iqab. Dia kata dan Allah Ta'ala sangat keras siksa.
Dan lagi habaq dekat puak kafir Quraisy ni. Dia kata aku nampak benar, hampa tak nampak. Aku nampak. Itu satu. Yang kedua, dia kata Allah ni aku kenal. Dia kata yang ketiga, Allah ni aku nak habang kat hampa, dia ni syadidul iqab. Dia kalau dia buat mai balasan dia tak ada contoh. Tak ada contoh kita nak buat. Azab Allah ni cukup punya teruk. Dia kata. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Yang ni ketika berkata segala orang munafik dan segala orang Islam yang ada pada hati mereka itu sakit. Yang ni dhaif i'tiqad daripada kalangan orang-orang Mekah. Keluar mereka itu. Munafik ni keluar serta dengan Quraisy pada perang Badar. Maka tak kala lihat banyak orang kafir dan sedikit orang Islam, murtad mereka itu. Oh, ni ada sebahagian yang keluar sama dengan Abu Jahal ni, ada sebahagian Islam. Dia Islam, dia ikut rombongan Abu Jahal. Dia main bukan tujuan nak lawan Nabi Muhammad, main nak tengok apa nak jadi. Dia main dengan tujuan nak tengok apa nak jadi. Bila dia sampai di medan pertempuran perang Badar, bila perang tengah duk berkecamuk, dia nampak bilangan orang Islam pada mulanya sikit. Kan dia sampai tadi kita baca tadi, sampai Allah bagi nampak orang Islam ni sikit. Depa pun naik semangat. Bila dah tengah lawan baru nampak ramai berganda-ganda. Masa dia sampai tu, ni geng munafik yang ikut sama dengan Abu Jahal ni, bila dia sampai dia tengok orang Islam sikit dan dia tahu orang kafir hak mai sekali dengan dia dekat 1000 orang, dia kata nampak harus dah, dia kata. Habis dah, dia kata Muhammad dengan orang Islam habis dah. Kalau macam tu tak ada guna, aku duk tunggu dalam Islam ni. Dia patah balik pergi dekat kafir. Murtad dia dalam perang Badar itu. Keluar perang dengan sedikit lawan orang banyak. Dia kata apalah punya cerdik mereka ni. Dia kata hampa sikit nak lawan dengan geng Abu Jahal ni sampai 1000 orang. Dia kata apa nak menang kok mana. Dia kata apalah mereka ni. Dia kata teruklah mereka ni. Habislah. Hidup ikut apa yang Nabi Muhammad kata. Tengok nak jadi macam ni. Saat lagi binasa habis. Lah lagi baik dia patah balik pergi agama kafir. Murtad dia sebelum berlaku perang Badar tu. Firman Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Dan barang siapa yang tawakal, yakni percaya Allah sungguh-sungguh, menang dia. Itu dia Tuhan kata. Barang siapa yang percaya Allah sungguh-sungguh, menang dia. Tak menang atas dunia, akhirat menang. Begitu. Maka kerana bahawasanya Allah Taala itu Tuhan yang menang atas kerjanya. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak yang tu dia menang. Tak ada siapa boleh tahan Tuhan daripada mencapai kehendak dia. Begitu. Lagi amat hakim, yakni amat bijaksana, amat pandai pada perbuatannya. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan jika engkau lihat wahai Muhammad, ketika mengambil nyawa segala orang kafir oleh segala malaikat maut. Tuan, malaikat maut dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi ke apa-apa, dia tak guna perkataan Israel. Perkataan Israel itu tidak berpunca daripada Quran ataupun hadis. Kita aja ada sebut Israel. Bahasa hadis, malaikat maut ni dia panggil malakul maut. Dia panggil malakul maut. Waja'a malakul maut. Dan datang malaikat maut. Kan? Macamlah juga bahasa hadisnya apa semua dia sebut Jibril. Kita sebut Jibril. Kan? Kita suka modify. Kan? So kalau boleh kita perbetul balik lah. Perbetul balik. Ikut lagu macam mana Nabi sebut. Malaikat maut Nabi sebut malakul maut. Jibril Nabi sebut Jibril. Jadi tak saya sebut Jibril, tak saya sebut Israel. Itu bukan yang berasal daripada perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, dia kata di sini, dan jika engkau lihat ya Muhammad ketika mengambil nyawa segala orang kafir oleh segala malaikat maut. Hal keadaan pukul mereka itu. Malaikat maut pukul orang-orang yang kafir yang jahat-jahat ni. Hal keadaan pukul mereka itu akan segala muka dan dubur mereka itu dengan tongkat daripada besi. Itu dia. Orang kafir ni tuan-tuan, kita duk nampak mati hari-hari. Kita ingat dia mati macam orang Islam mati. Tak tuan-tuan, tak. Quran sebut benda ni. Hadis Nabi mengukuhkan lagi apa yang Quran kata. Orang kafir ataupun orang yang sangat banyak berdosa, kalau nak mati, dia tak mati macam orang Islam mati. Tak mati macam kita. Dia mati cara cukup hina. Malaikat maut mai bawa satu tongkat besi.
Dalam tengah ayat Quran dia kata, dia mai dia tabuh dengan tangan dia. Dia kata, keluarlah wahai roh yang keji ke neraka samum, dalam hadis Nabi kata. Ni yang dilalui oleh orang-orang kafir. Kita tengok tak nampak tuan-tuan. Tapi inilah hakikat yang berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dalam ayat ni dia kata, dan jika engkau lihat ya Muhammad ketika mengambil nyawa segala orang kafir oleh segala malaikat maut, hal keadaan pukul mereka itu akan segala muka dan dubur mereka itu dengan tongkat daripada besi. Dan kata malaikat bagi segala kafir-kafir itu, wazuqu azabal hariq, rasalah kamu akan azab terbakar neraka. Nescaya engkau lihat kerja yang besar-besar. Zalika bima qaddamat aydikum, bermula yang demikian itu dengan sebab barang yang mengerja dahulu tangan kamu daripada kufur dengan Allah dan kufur dengan Rasulnya. Itu dia. Masa nak mati tu, malaikat ni dabuh nak bagi keluar nyawa tu, tabuh. Kalau macam kita di kampung lah, anak terlekat duit selin kan, biasa jadi anak terlekat duit selin, dia nak nyawa tak boleh, nyawa tak boleh, nak boleh. Abang dia sikit kata, dia kata tadi cik nampak adik duk pulung duit selin. Ayah dia dengar-dengar tu tabuh atas belakang, bukan tabuh apa, tabuh nak bagi keluar duit selin tu, tabuh atas belakang. Tabuh 3 kali tabuh, mati bukan kerana duit selin, mati kerana kena tabuh kan. Tabuh tu nak bagi keluar. Macam itulah malaikat tabuh orang kafir nak bagi keluar nyawa. Dia tabuh, gedam dia bagi belakang, terbit nyawa tu sambil dengan mulut pula lagi. Malaikat ni bukan tabuh bagi keluar itu je, mulut pula kata, keluarlah roh yang keji daripada badan yang keji. Dalam setengah hadis dia kata, keluarlah roh ke neraka samum, dia sebut macam tu dan sebagainya. Ini keadaan orang yang bantah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan tu, dia kata zalika bima qaddamat aydikum. Hampa boleh kena macam tu, kena tabuh dengan malaikat pakai tungkat besi dan sebagainya. Kena ni pasal apa? Bima qaddamat aydikum, punca daripada kerja buat tangan hampa sendiri. Penyakit ni hampa cari, hampa tanggung akibat dia. Firman Allah, wa annallaha laysa bizallamin lil 'abid, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada ia dengan zalim bagi hamba-hambanya dengan azab sedangkan tidak berdosa. Tuhan sekali-kali tak zalim dekat hamba dia. Kalau kita tak buat dosa, Tuhan tak akan azab kita. Kalau kita kena azab, tu kerana kita buat dosa. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat, kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bi dhunubihim. Lepas ni dia nak cerita tentang sesuatu kaum tu binasa kerana perbuatan mereka sendiri. Dia akan bawakan kita cerita contoh-contoh golongan yang binasa, apa bentuk kebinasaan yang menimpa mereka. Apa pendapat Ustaz tentang wasiat seorang ayah kepada anak-anak dia? Apabila ayah meninggal dunia, tak payah panggil orang ramai untuk sembahyang jenazahnya. Maksudnya tak payah upah orang sembahyang. Kerana ada pendapat ulama yang mengatakan orang yang baca Quran untuk orang mati, sekiranya diupah tidak sampai pahala. Maka atas dasar inilah ayah berwasiat demikian. Dan ayah juga berwasiat supaya orang-orang yang hisap rokok tak sembahyang mayat dia. Kerana kebanyakan ulama yang tidak merokok mengatakan merokok haram, termasuk mufti Makkah. Walaupun ada ulama mengatakan makruh, yang ini dibencikan oleh Allah kerana takut ada orang yang Allah benci, doa orang lain pun Allah tidak terima. Ini tentang wasiat. Wasiat ni yang pertama sekali, kalau sekiranya dia tidak bercanggah dengan agama, maka mesti ditunaikan. Satu. Yang kedua, wasiat kalau bercanggah dengan agama mesti ditinggalkan. Dia begitu, itu dah asas kepada soal wasiat. Kalau wasiat tak bercanggah dengan agama, wajib ditunaikan. Kalau wasiat bercanggah dengan agama, wajib kita tak tunaikan. Tak boleh kita tunaikan. Baik, soalan yang ditanya ni, kita nak classify dia, nak kelaskan dia dulu. Dia ni masuk dalam macam mana? Kita tengok. Dia kata seorang ayah wasiat supaya bila dia mati tak usah panggil orang hak jenis upahnya untuk sembahyang mayat. Adakah wajar ditunaikan? Wajar ditunaikan. Wajar ditunaikan.
Dan saya selalu sebut benda ni di beberapa tempat dan banyak kali. Adalah lebih baik bila berlaku kematian, kita ni, anak-anak karya, kawan-kawan, adik-beradik, pakak-pakak mai, tolong semayang mayat kat dia. Lebih baik begitu. Lebih selesa begitu. Lebih selesa begitu. Sebab apa? Sebab keikhlasan itu ada. Yang mati ni adik-beradik kita, yang mati ni kawan kita. Apa salah kita semayang untuk dia? Yang kedua, bila semayang mayat ni pakai duit panggil, kadang-kadang dia jadi nampak macam nak riak gitu. Orang kaya panggil lagi ramai. Orang miskin panggil sikit-sikit kereta. Dia jadi tak cantik, tuan-tuan. Dia jadi tak cantik. Saya tidak menentang semayang mayat, apa panggil mayat bayang sagu hati. Sebab bila kita panggil, wajar kita bagi duit. Pasal apa? Pasal dia mayat, kereta dia bukan pakai air parit. Kereta dia pakai minyak. Terpaksa jadi begitu kerana di peringkat khariah tak ada orang nak semayang. Jadi kita tak salahkan orang yang pergi semayang mayat ni sebab dia dijemput. Jadi dia pergi. Bila dia pergi, dia guna minyak kereta dan sebagainya, wajar diberi sagu hati. Tapi yang kita bercakap lah ni ialah pasal apa di peringkat karya kita tak boleh buat macam ni. Pasal apa kita sebagai kawan, sebagai adik-beradik, sebagai sahabat dekat tak boleh nak pergi tunaikan satu khidmat akhir kita kepada kawan, kepada adik-beradik kita. Pasal apa? Kalau kita pergi kerana kita terpanggil untuk pergi, bukan kita dipanggil, kita rasa terpanggil nak pergi. Pasal apa? Pasal hak mati ni adik-beradik kita. Pasal hak mati ni kawan baik kita. Pasal kita kenal dia lama. Bila dia mati kita rasa terpanggil nak pergi. Tuan-tuan bayangkan kita semayang macam mana. Satu kita tahu dah hak mati ni laki-laki perempuan. Ada yang pergi semayang tak tahu laki-laki perempuan. Dia sampai lambat. Dia sampai-sampai laki perempuan. Tanya kawan sebelah dia. Kawan tu pun nak cerita dengan dia kat tadi. Kawan tu tak tahu. Boh ya, laki perempuan kira apa-apa. Jadi tuan-tuan benda macam ni jadi. Jadi kalau yang pi tu adik-beradik, kawan rapat dan sebagainya, dia tahu dah yang mati ni kawan dia, tak celaru dah dari segitu. Dan ikhlas tu, ikhlas. Bila dia doa tu, Allahumma ghafir lahu tu, dia doa bukan doa mulut sampai hati dia ni. Kawan baik dia, hak mati ni kawan baik dia. Dia minta dekat Tuhan tu, ya Allah ampunkanlah dia ni. Dia ni bukan dia saja, kawan aku. Cantiklah. Dan yang paling cantik itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat begitu. Dan jadi tuan-tuan, secara ikhlas saya kata, saya pesan juga ni macam kes ni saya pesan ke isteri saya. Saya kata kalau saya mati, kita buat juga macam-macam ni. Ada 15 orang pun tak apa, semayang, simpan lah. Saya pesan, tak payahlah, kata. Pasal apa biar pilih apa benda yang kita nak megah-megahkan. Tapi kalau sekian kita boleh buat. Kawan-kawan, adik-beradik apa semua ni. Tapi nak boleh buat ni nak kena mengaji dululah. Kita adik-beradik kita tak mengaji, kawan kita tak mengaji. Jadi bila Allahu Akbar tuan-tuan, masa orang berdiri semua takbir Allahu Akbar, tuan-tuan tekan stopwatch. Nak tengok berapa minit masa ambil untuk semayang mayat. Sat saja 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan 2 minit punya benda kita tak boleh belajar. Takkan 2 minit punya benda kita tak boleh belajar. Fatihah tahu dah, selawat tahu dah, doa takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Benak tak mana sangat kita ni sampai tak boleh nak hafal doa panjang tu. Takbir keempat Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bukan di panjang mana pun takkan tak boleh buat. Hafal. Masing-masing kita hafal, masing-masing esok dengar kata ni kawan kita, jemaah kita duk ikut mengaji sama dengan kita meninggal. Tanya di mana kita pergi. Kita bagi sampul tu dia duk perhati muka kita. Dia ni siapa panggil tu. Jadi salah kita pergi ni. Oh dia kata ni miss ni, dia kata ni. Oh dia kata ni awak muka tak kenal ramai-ramai ni. Nampak tuan-tuan? Adat yang kita buat tu menyebabkan kita jadi susah.
Ada pula setengah tempat pula bila kita keluar dia nak buah dalam poket kita tak mau. Macam kita main ni kawan kita. Memang kita main ni kerana kita nak bagi khidmat penghabis dekat kawan kita. Lama kita berkawan dengan dia. Hari ni dia mati. Kita nak main, nak semayang, nak minta doa dekat Tuhan. Ni penghabis dah, tak lagi mayat dia masuk dalam kubur. Ni last dah kita nak minta dekat Tuhan. Minta Tuhan ampun dia ni, selamat bang dia ni. Jadikan kubur dia ni daripada taman-taman syurga. Kita main atas tujuan tu. Kita nak keluar, dia nak buah dalam poket. Kita kata tak mau, dia hambat kita satu masjid. Ada juga macam ni. Satu masjid hambat kita tak mau. Tak boleh dia hambat kita kata. Benda-benda macam ni kan. Banyak pihak nak kena ada persefahaman lah. Dan nombor satu kita kata di peringkat karya. Kalau boleh adakah satu guru untuk nak buat kursus macam ni. Bagi anak karya reti macam mana nak semayang-mayang. Kemudian anjurkan kepada anak karya yang dah reti ni bila dengar kata ada kematian, mainlah. Benda ni nak start aja, tuan-tuan, nak start aja. Mungkinlah mayat hak mula selepas tu ada 15 orang, 20, tak apa. 15 orang, 20 orang kalau dia ikhlas mayat lebih baik daripada 100 orang. Tapi tak ikhlas. Kita tak kata orang yang ambil duit tak ikhlas, tak kata macam tu. Tapi kita rasa lebih selesa kalau orang-orang yang rapat dengan kita semayang mayat kita. Begitu. Kan, jadi kalau setengah orang dia fikir macam tu. Bila dia fikir macam tu dia tinggal pesan macam ni kat anak dia. Kata ni ayah nak pesan kan, bukan ayah tak ada duit. Dia kata ayah ada duit. Bukan ayah kedekut, orang bagi duit. Dia kata cuma ayah nak keselesaan. Dia kata ayah nak anak ayah, adik-beradik kita, abang hang, adik hang apa semua. Lepas tu adik-adik beradik kita, pak-pak menakan, sepupu apa semua. Kemudian kawan-kawan ayah, kawan-kawan hang kalau ada lapang ke apa semua, hampa semayang mayat ayah cukup. Ayah nak nyantuh dia kata. Kalau itu pesan dia, mesti ditunaikan. Mesti ditunaikan. Kadang-kadang tuan-tuan sedih. Kita dengar, kita pergi ke kedai kopi dia sembang hari ada mayat, hak mati tu pula orang kaya sikit. Sembang. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni pun cakap lepas-lepas. Dan dia kata, oh, hari ni tongkang besar pecah. Tuan-tuan boleh, saya tak boleh dengar lah cakap macam ni. Ini soal ibadat. Jangan cakap macam tu. Tapi nak buat macam mana? Dia dilatih begitu. Dia lalu start ada satu masjid. Tu imam dia cerita. Lepas tu saya mengajar, saya ada sentuh sikit benda ni. Tu imam dia kata, saya puas hati ustaz sentuh benda macam ni. Dia kata, ni masjid baru ni dalam minggu ni. Dia kata, mai semayang mayat. Dia kata, bagi yang mati ni orang susah sikit. Bagi dalam envelope ni, bagi RM2. Dia dapat. Dia pergi kat kereta, buka RM2. Dia mai balik. Dia bagi balik duit dekat kawah dia bagi. Dia kata, kalau RM2 tak payah bagi langsung. Tu imam masjid yang berkenaan cerita kat saya. Kita bila dengar macam tu, dia rasa tak syok lah. Tak syok. Dan balik kepada cerita tadi. Jadi yang pertama, kita di peringkat karya. Kita train orang di peringkat karya ni bagi reti semayang. Yang mati ni orang karya kita, jiran kita, kenapa kita tak semayangkan mayat dia? Tuan-tuan kerja, duduk di sekolah, kerja cikgu, duduk di pejabat, jadi pegawai, jadi apa semua pun takkan tak boleh minta saya nak balik ada mayat di kampung saya minta lebih kurang dalam berapa minit, 20 minit ke macam tu, setengah jam ke, tengoklah saya minta izin bukan kita minta setiap minggu. Kampung kita kekerapan mati lama sekali, dia beradik kita nak mati lama-lama sekali, minta kebenaran. Minta izin, masa sat aja saya nak pergi semayang mayat ni, kawan baik saya betul ni, saya minta izin. Orang bagi orang bagi. Tolong pergi semayang sat, balik kerja balik. Kan? Seronok tuan-tuan. Kalau jadi macam ni seronok. Di Felda Hijau kawan kita dah okey dah. Semua dah jadi macam ni. Di Parit Buntang, Taman Kerian, tempat kita pergi mengajar dah macam tu. Bila ada kematian, ambil kos saja. Harga kain kapan, harga keranda, kemudian sagu hati untuk orang mandi mayat, apakah korek liang, itu semua dia guna riang dia apa semua. Ambil itu je, berapa dik aja kena. Pedih balik. RM500 aja. Lepas tu semayang mayat ni, kawan-kawan, jiran, adik-beradik aja pakat turun dik. Tapi nak mula buat dulu masalah. Nak mula. Lah ni bila buat, masing-masing dapat merasa kebaikan dia. Kalau tidak, tuan-tuan, nak mati pun takut. Duit tak ada, nak mati takut. Tuan-tuan tahu ada orang tua-tua lah ni, duit ni dia simpan dalam kain, dia ikat 2 kali dengan getah.
Ni saya cerita betul. Duit tu, katalah 3-4 ribu ringgit, anak-anak duk bagi sikit sebanyak raya, anak bagi anak balik sekali-sekali, bagi duit bulan-bulan, anak duk bagi duit kat dia. Dia simpan dalam kain, dia ikat 2 kali dengan getah, buat sorok pula lagi. Tak ada duit nak belanja macam mana pun duit tu dia tak usik. Ni dalam masyarakat kita ni. Bila anak kata, mak ada duit apa? Oh, dia kata, hak tu abang aku mati. Nampak tuan-tuan? Dia sanggup ikat perut tak makan ni. Kerana apa? Kerana dia takut dia mati esok tak ada orang semayang. Islam ajak ke benda ni? Ni tuan-tuan. Dengar bagi banyak masalah yang duk berlaku ni, dengar bagi banyak kan. Pakat-pakat lah, pakat-pakat. Pakat-pakat. Kita nak bagi elok. Bukan kita nak cari gaduh, bukan kita nak bagi elok. Semua orang akan rasa kebaikannya kalau benda ni berjadi dalam masyarakat. Semua orang rasa kebaikan. Kan, jadi mudah-mudahan benda baik kita anggap sebagai satu kebaikan, kita cuba buatlah. Sedaya upaya kita cuba buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita kalau kita niat sungguh-sungguh nak cari keredaan dia. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. صلى على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه